Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. So sekali lagi kita bertemu pada malam ini, dan kita sambung, saya nak sambung sikit lagi tajuk berkaitan dengan godaan musuh kita yang paling utama sekali, iaitu musuh umat Islam, musuh Nabi, para Nabi dan Rasul, iaitulah Iblis laknatullahi alaih. Inilah dia musuh kita yang berada di sekitar kita, sekeliling kita, yang mana dia ni sangatlah jahat. Dalam tajuk malam ni yang saya namakan sebagai belitan iblis ataupun talbis iblis. So dia ada cerita dia. So, jadi malam ni kita pun tak panjang, sekadar untuk pengetahuan kan. So jadi insya-Allah, sebab saya tengok kuliah ni ialah musim kuarantin ni, dan seperti mana yang kita agak-agak kemarin dah memang kuarantin ni akan bersambung lagi selagi 14 hari. Maknanya daripada sekarang mungkin dalam hampir dekat 20 hari lagi lah kita kena duduk di rumah. Seperti yang saya sebut kemarin, selagi ada kuarantin ni kita akan sambung kuliah. So insya-Allah kuliah ni dia banyak, kita akan sambung. Ada tajuk-tajuk yang berbagai-bagai tajuk lah. Semua tajuk ni tujuan untuk kita nak mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita kena ingat, bila kita nak balik ke Tuhan tu, musuh yang ditunggu kita tu adalah Iblis ni dan kuncu-kuncu dia tu. So jadi kita sama-sama lah ikuti tajuk tentang Iblis ni. Sebab tajuk ni dia memang agak tough sikit lah pada saya. Pasal pertama, Iblis kita tak nampak, hidup kat mana kita tak tahu, tapi dia ada dengan kita. Siang malam dia kacau kita. Semalam, pagi tadi saya rasa semalam kita bincang tentang tajuk ketandas. Pagi tadi pun panjang juga tentang tajuk yang hampir sama juga, yang melibatkan cerita-cerita pasal iblis. Kemudian semalam kita bincang pasal mazhab, supaya kita jangan sesat dan duduk atas jalan yang benar. Kita nak duduk atas jalan ihdinas siratal mustaqim. So jadi kita ambil peluang lah masa yang ada ni untuk kita nak go through apakah dia katakan rasukan-rasukan iblis tu, yang mana yang pada kadar masa yang sedikit ni. Baik, wallahu a'lam. Jadi belitan iblis ni, bagaimana iblis maksud dia membelit nafsu kita, rohani kita, sehingga terhalang kita daripada sampai kepada Allah. Semalam kita dah tengok ada 16 jenis iblis yang menunggu kita. Apa saja yang kita buat, dia ada kat situ. Mungkin keturunan tu lain, mungkin function dia tu, fungsi dia tu berbeza-beza. Mungkin fungsi dia tu berbeza-beza, tetapi yang pasti iblis itu ada dekat dengan kita, sangat hampir. Malahan dia duduk di dalam hati kita tu. Semalam saya selalu sebut benda-benda macam ni. Dalam hati kita hanya satu yang boleh duduk. Kalau kita letak Allah di situ, maka iblis tak boleh duduk situ. Tapi kalau Allah tidak ada di situ, maka yang pasti iblis akan berada di situ, dan dia akan kontrol kita, dia akan kawal seluruh kehidupan kita. Sebab ini perjanjian dia dengan Tuhan, maka pasti dia akan binasakan kita. So kita yang tujuan kita mengaji ni supaya kita mengenal dia, supaya kita tahu tempat belitan-belitan iblis, di mana dia nak belit kita tu. Jadi sungguhnya syaitan ni target dia kat mana? Nafsi kita tu. Semalam kita dah bincang berapa tingkatan nafsu. Pagi tadi pun kita dah bincang macam mana nak naikkan daripada nafsu amarah, kemudian daripada amarah nak naik ke lawamah, nak naik ke mulhimmah, nak pergi ke mutmainnah. Bukan senang. Kena kesungguhan.
Mana kita bukan boleh main-main. Benda ni bukan benda main-main. Bukan benda seronok-seronok. Benda nak keluar daripada kehidupan yang dibelit oleh syaitan ni, dia bukan cerita main-main. Dia bukan masa kita untuk seronok. Kalau kita terlalu seronok, gelak ketawa, ngilang-ngilang, tu semua tu kerja syaitan. Tu syaitan punya channel. Dia createkan kita tu supaya kita sentiasa berada dalam kesesatan tu, leka lalai. Tu. Jadi permainan iblis ni sangat licik, terus sangat halus. Berapa ramai kalau kita lihat sejarah Abid yang binasa oleh iblis. Tu dia tak berupa kat kita lagi dalam rupa orang sebenarnya. Dia datang kat kita rupa orang alim ke. Kan? Dulu-dulu dah ramai dah yang kena. Dia datang, dia merupa. Dia boleh merupa macam-macam. Iblis ni. So, jadi kalau kita tak hati-hati dengan permainan iblis, sesat ni. Tadi kita sebut pagi tadi tentang wali syaitan. Sekejap saya nak cerita sikit tentang, nak sambung lagi tentang wali syaitan ni macam mana. Siapa yang mengambil syaitan sebagai penolong dia. Inilah orang-orang, inilah manusia yang mengambil. Sebab tu deretan manusia masuk ke dalam syurga tu tak ramai. Yang masuk ramai itu ke neraka. Sebab apa? Sebab tertipu, terpedaya dengan bisikan dia. Walaupun dia tak boleh kacau fizikal kita, iblis ni. Tapi dia boleh bisik kat kita. Dia bisik tempat yang kita kalah tu. Tempat nafsu-nafsi kita tu dia bisik kat situ. Situ kita akan kalah. Dah nafsu kita memanglah dia sangat suka kepada benda jahat. Mana ada orang start mula dengan nafsu mutmainnah. Melainkan para nabi, para rasul je. Terus Allah letak dia duduk di makam yang kamilah tu. Manusia lain semua daripada bawah. Kita kena naik daripada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Tu nak naik gitu. Kena naik satu tangga, satu tangga, satu tangga. Dan kita tahu tak kita di mana sekarang ni? Kita duduk kat mana? Amarah ke aku ni? Kan? Lawamah ke aku ni? Directory, dictionary kita tu satu hari menceritakan tentang dunia je. Tak ada yang akhirat kita buat. Harap ke semayang. Itu pun kalau semayang. Kalau tak semayang. So, jadi ini yang kita nak kena fikirkan. Pasal benda ni rumit lah. Saya cakap kat kamu sekalian dalam grup ni kan. Memang agak berbelit-belit. Nama pembelitan iblis. Cukup rumit. Dia kalau orang awam, dia tipu cara orang awam. Kalau ustaz nak mengajar, dia tipu cara ustaz. Kalau motivator, dia tipu cara motivator. Kalau tok guru, dia tipu cara tok guru. Kalau ulama', dia tipu cara ulama'. Halangkan Nabi pun dia pergi tipu lagi. Tengok macam mana kisah cerita Yusuf dengan Siti Zulaikha tu. Yusuf tak kenalah tipu, tapi sampai tempat tu dia pergi buat. Tengok apa jadi kat Musa. Cerita dengan Harun. Harun macam mana? Harun tu pun kena. Itulah cerita dia. Macam mana kita lembu Samiri ke sejarah dekat Bukit Turi Saina dekat Mesir tu. Ini sejarah yang kita telah nak nafikan. Dan kita terus tunjuk hebat lah. Siapa pun. Saya sendiri pun takut sebenarnya. Jadi itulah ambil peluang malam ni. Kita nak perjelaskan supaya kita hati-hati lepas ni. Bila berlaku kat kita terlalu seronok dengan nikmat dunia ni, kita kena perhati balik. Kat mana ada silap tu? Mesti ada sesuatu yang silap. Kat sini. Ini so kita sama-sama kita ambil iktibar kan. Benda-benda macam ni susah kita nak bincang sebab kita bukan pakar benda-benda gaib ni. Baik, kemudian kat saya ni ada sebuah buku bahasa Arab ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita pasal jin, syaitan apa semua dalam tu. Memang ada. Dan saya pun ada tulis satu buku kemarin. Nama dia macam mana jin tipu orang Melayu. Tajuk dia tu agak kontroversial sikit. Jin tipu ulama' macam mana, jin tipu tok guru macam mana, jin tipu orang biasa macam mana, jin tipu ustaz macam mana, jin tipu syekh macam mana, jin tipu orang tarekat macam mana, jin tipu Allah, na'udzubillah. Kita ingat dah sampai dah. Tinggal orang yang pada ilmu agama sampai dah kepada Tuhan. Dia bersangkut serupa juga. Pasal alam ni mistik. Kejap lagi last saya akan bagi macam mana figure, gambaran je lah. Bukan actual lah. Gambaran macam mana kedudukan kita nak balik kepada Allah. Alam mana duduknya syaitan, iblis, jin tu. Yang duk kacau kita sangat ni. Tu. Nanti kita akan go through pelan-pelan malam ni. Baik. Wallah. Baik. So, jadi syaitan ni, dia tahu. Syaitan iblis ni dia tahu kelemahan manusia tu kat mana duduk. Iaitu berada pada syahwat, keinginan dan nafsu manusia tu. Dituju kat situ. Dituju di hati kita.
Kan? Di hati kita tempat kelemahan kita. Nafsu ni pula, nafsu manusia ni nafsu tu sama je. Nafsu manusia ni kalau daripada muda sampai tua tu nafsu itulah tak berubah-ubah. Kan? Tanyalah yang mana dalam grup ni yang tua-tua ni. Macam mana nafsu dia masa dia muda dengan sekarang? Sama je. Macam roh kita lah. Kita rasa dulu masa kita muda macam tu. Macam tua macam tu. Benda ni dia tak tua, tak muda. Jadi keinginan dia sentiasa ada kat situ. Tapi yang ditargetnya itu nafsu kita. Manakala nafsu ni pula, masa dia amarah, nafsu tu yang sama. Bila dia naik, bila kita dah didik dia, kita uzullah, kita berzikir, kita beramal sehingga naik kepada lawamah, dia juga. Naik pergi ke mulhimah, nafsu yang sama juga. Dia bila sampai tempat mutmainah, dia juga. Macam kita lah dulu, daripada kerja pion, naik sampai jadi Perdana Menteri. Sekarang ni, kita ni. Kita tu lah yang sama juga. Kan? Kita juga. Tak ada orang lain pun. Dia target dia kat situ. So, jadi syaitan ni, dia tak menyerang nafsu kita. Dia datang pujuk. Dia pujuk, tu dia panggil bisik khawatir. Macam mana bisikan syaitan tu berlaku? Dia bisik kat telinga kita. Telinga mana? Telinga batin kita, dalam hati kita. Itu dihiasnya nafsu. Tengok orang perempuan, tengok dunia ni, ya Allah, kemaruk gila. Tengok dunia ni, kemaruk gila. Nak reta, nak kekayaan, nak kesenangan, semua tak ada orang. Kalau semua, sebahagian besar manusia tu bila tengok, nak kayak gitu. Nak wanita cantik-cantik. Betul lah sekali nak tahta. Itulah part tu. Nak dunia, nak reta, nak wanita, nak tahta. Dia hias kat situ, sehingganya tak ada orang yang tak terpengaruh kat situ. Siapa yang tak nak reta? Apa jadi dekat Qarun? Apa jadi dekat Firaun? Kita lihat. Tenggelam dalam dekat di Mesir tu, Tasik Fayum, dekat Fayum, Tasik Qarun tu dipanggil. Sebabkan itu saja, akhir sekali mati semua, tapi sebabkan godaan yang teramat dahsyat. Bisikan tu dipanggil bisikan tu. Kita ni kalah dekat bisikan lah. Tak ada orang yang tak ada kesenangan dunia. Semua orang tak, tanyalah siapa pun. Jadi bermula dari sinilah manusia akan mulai binasa satu demi satu. Kita akan tewas dengan siapa? Tewas dengan syaitan ni. Sebab godaan dia tu, sebab dia telah menjadi penolong bagi kita. Kalau kita follow step-step dia tu. Ni yang kita mengaji ni malam ni bukan apa. Nak ambil iktibar. Macam mana supaya kita tu tak mengambil dia sebagai wali. Pagi tadi saya ada cerita dah tentang macam mana dia katakan wali syaitan. Wali ni penjaga. Jadi syaitan dengan nafsu ni dia sinonim, lazim melazimi. Cukup suka. Nafsu pun cukup suka. Bila dibisik oleh syaitan, dia suka dengar. Nafsu ni. Kalau malaikat bisik, dia okey je. Nafsu ni. Dia boleh follow mana satu. Mana yang kuat. Lepas tu bergantung kat kita pula. Keinginan kita nak pergi ke mana. Kalau kita mempertahankan iman kita ada iman, kita tinggal syaitan. Sebab tu jadi dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah, ada Allah sebutkan. Dalam ayat yang ke-257 tu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung. Allah penolong. Yang mengawal dan menolong. Ini Allah. Kita ni semua Allah Ta'ala. Orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan. Minaz zulumati ilan nur. Daripada zulmat. Selama hari kita duduk dalam zulmat kepada iman. Maka sebab tu iman, kena ada iman. Iman pula boleh datang ke? Oh, saya ni mak bapak saya orang Islam. Habis iman kamu datang kat kamu terus ke? Oh, iman adalah, ada mak bapak iman. Oh, tu iman tumpang nama dia. Sebab iman ni 3 kata Nabi. 3 benda. Iqrar bil lisan, wa tasydid bi qalbi, wa amalan bil arkan. Kena iqrar. Tu yang kena talqin tu, kena syahadah tu. Kan rukun Islam 5 pertama dia mengucap 2 kalimah syahadah tu. Sebab apa nak ajak mengucap? Supaya terima iman ni, nak perang dengan setan ni. Kalau tak ada iman, nak perang dengan setan dengan apa? Cahaya apa kita nak bawa? Sebab setan ni, dia kalah dengan cahaya iman. Sebab cahaya iman itu sangat kuat. Boleh binasa dia. Tapi kalau kita tak ada iman, tinggal cahaya gelap kat kita, zulmat tu tinggal, boleh ke dia dah. Ratah kita lagu tu ya. So jadi,
Tu kena ada iman. Jadi kena ikrar, kena mengucap dua kalimah syahadah tu. Nak mengucap dengan siapa? Kena carilah para ulama yang berhubung terus sampai ke Rasulullah tu. Maknanya supaya cahaya daripada Nabi dapat limpahan cahaya kenabian tu sampai kat kita. Bolehlah perang dengan syaitan. Kalau tidak, tak boleh buat apa kita ni. Tu dia rumit dia perjalanan ni. Sebab dia mi'raj ya. Sebab kita nak masuk dalam alam yang kita tak nak lalu tu. Sebab syaitan tunggu kat situ. Ni cahaya iman. Kena ada itu. Jadi Allah yang mengeluarkan kita. Mudah-mudahan orang yang mendatangkan syahadah tu jaga elok syahadah tu. Sebab mengucap ni sekali ya seumur hidup. Tu dia kata mengucap dia kalimah syahadah sekali seumur hidup apabila sampai akil balik. Kita hari tu saya ada bincang dah. Kenapa Tuhan jadikan akil balik? Mungkin ada kalangan kita tak nak terfikir pun. Kan? Jadi itu kedudukan dia. Kemudian Allah kata lagi, wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang kafir ni makna kafir ni degil. Kafir ni degil. Orang kafir ni degil. Tu kata kafir tu degil. Penolong-penolong mereka ialah taghut. Orang kafir ni penolong dia taghut, kita tengoklah. Kat ni pun kita nampak dah. Bila kena COVID-19 tu, di Itali tu lempar je duit. Macam-macam dia orang buat, katok je patung-patung tu, dah tak percaya dah. Habis dah, dengan pop pun dah pening kepala, habis dah semua, tak boleh buat apa dah. Tak percaya, mereka kata mana Tuhan kita? Mana Tuhan kita? Nampak tak? Tapi mereka, ada yang ramai dah, yang nak masuk Islam, cari-cari. Nak masuk Islam. Dah tak tahu nak pergi ke mana dah. Takut, sangat-sangat takut. Jadi, penolong mereka tu taghut. Apa kerja taghut? Yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman. Terbalik. Tadi Allah tolong kita. Allah tolong kita melalui siapa? Melalui para nabi. Ulama yang dihantar bagi, yang jaga kita tu. Tu Tuhan punya pertolongan. Ini terbalik pula. Duduk elok-elok, jumpa dengan syaitan. Kawan-kawan dengan syaitan. Hancur habis. Dulu duduk kat kampung elok pakai tudung. Pergi ke bandar je. Tak tahulah bandar mana duduk. KL ke manakah. Serabut habis dah. Tayang sana, tayang sini. Dah jadi lain dah. Dulu ada iman lagi kat kampung. Pergi ke bandar. Punah rana habis. Jadi itu kerja syaitan. Dia mengeluarkan manusia ni daripada cahaya iman kepada kegelapan. Kufur. Mereka itulah ahli nar. Mereka kekal di dalamnya. So jadi ada dua golongan yang Tuhan sebut kat sini. So sekarang ni kita nak ambil siapa jadi pelindung kita? Hendaklah kita bersama dengan Allah. Tapi kita dapat kedudukan dengan Allah. Allah pun kita tak kenal. Kita tak ngaji lagi bab ketuhanan ni. Sebab dalam kitab-kitab tauhid yang kita nak belajar lagi. Awwaluddin ma'rifatullah. Apa dia? Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Macam mana keadaan mengenal Allah itu? Bagaimana rupa ma'rifah itu? Mana dia asal ma'rifah itu? Macam mana nak asal sumber nak kenal Tuhan tu pula? Jauh lagi. Ni kita baru nak mula ni. Tapi saya nak bagi faham dulu bahawasanya bila kita kena jaga ni kedudukan sebagai syaitan ni dulu, supaya kita faham inilah dia musuh kita ya, yang akan kita berdepan nanti. Baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. Jadi harap yang mengikut kelas ni mudah-mudahan boleh faham ya apa yang saya maksudkan tu. Jadi bukanlah gambar-gambar dalam tu ilustrasi je, jangan duk percaya sangat gambar tu, nak bagi nampak macam mana pun tak tahu. Sebab hakikat jin syaitan ni Allah saja yang tahu. Sebab itulah dalam Islam ni Imam Syafi'i sendiri larang. Dia kata jangan duk mengaku. Barang siapa yang mengaku boleh melihat jin syaitan ni, barang siapa yang mengaku duk cerita channel kat orang tu, dia tengok jin, dia islamkan jin, macam-macam dia buat, maka jadi murtad dia. Itu jaga baik-baik. Dan Nabi bersebut, saya ingat dalam tu hadis tu sebut, tak ada manusia yang mampu melihat hakikat jin tu. Pasal teruk sangat keadaan rupa jin tu. Cuma yang kita nampak ni, jin syaitan ni adalah bentuk-bentuk bayangan. Tengok macam hutan penanggal lah, apa semua tu kan. Itu tak apalah, yang tu yang kita nampak. Ni masalah yang kita tak nampak ni. Yang dinampak tu pun rupa yang dikawal oleh Tuhan. Tak boleh rupa lain. Tapi yang kita terasa di hati kita, kita tak nampak. Tapi kita boleh rasa bisikan tu. Kuat sangat-sangat. Kadang-kadang masa kalau kita nak ambil wuduk tu, kita rasa kuat sangat sampai kita nak sebut dalam hati, sahaja aku mengangkat ada wuduk, tak lepas-lepas. Tak lepas. Itu yang ada orang sampai sejam. Sampai orang mandi junub 2 jam, tak boleh mandi lagi. Jangan main-main. Saya dulu masa duk berubat orang tu, lama lah ingat, saya ingat 20 tahun dah dalam bidang ni. Duk merawat orang ni. Ada kawan seorang tu, Masya Allah.
Kita tengok pun kan, na'udzubillah. Dia takbir tu daripada maghrib sampai isyak. Dekat nak isyak pun masuk, boleh solat. Dia jumpa saya, kata, "Ustaz, nak buat macam mana Ustaz?" Saya kata, "Tu was-was bang." Sekali tu saya jumpa dengan dia dekat highway tu. Duduk Allah. Allah macam tu kan. Kalau sekali dua kali ni biasa je. Tapi kalau sampai dekat maghrib sampai kat isyak ni, tu dia punya. Ada yang mandi junub tak boleh mandi. Ada yang ambil wuduk tak boleh ambil wuduk. Pada kadang apa? Tapi dia bisik, dia pegang hati kita tu, kita rasa macam nak tumbuk dinding tu. Punya dahsyatnya. Tu was-was. So jadi macam mana was-was ni berlaku? Bisikkan. So was-was berlaku. Sebenarnya was-was ni dia berlaku sebab apabila akal dan jiwa kita tu, jiwa kita kata jiwa sanubari kita lah, rohani kita tu, dipengaruhi oleh syaitan. Sebab tak ada pengawal kat kita. Kita duduk seorang-seorang je, macam duduk dalam satu gerombolan kambing, kita ni lari keluar pada gerombolan kambing tu. Jadi syaitan ni macam harimau. Dia tunggu ya kambing mana nak terlepas keluar. Jadi sebab tu kan dia duduk dalam jamiah. Betul Allah suruh kita duduk dalam satu taifah. Walaupun taifah kumpulan jemaah kita tu kecil je, tak besar mana. Tapi kumpulan, dia kuat macam penyapu tu. Didi tu bila satu dia patah, tapi kalau banyak dia kuat. Macam itulah juga dengan syaitan. Tak boleh keluar pada jemaah, tak boleh tinggal guru. Kena ada mursyid yang jaga kita. Kalau tidak, kita ni jadi macam kambing lah. Kambing terlepas pada gembala dia. Gembala jaga kambing tu, ramai-ramainya, seorang je. Kisah Bilal bin Rabah, Uwais Al-Qarni. Macam mana Uwais Al-Qarni tu jaga kambing dia, tengok macam mana. Macam itulah gembala dia. So kita kena ada gembala. Kalau tak ada gembala, syaitan jadi gembala kita. Ini kita panggil wali syaitan tu. So jadi bisikan-bisikan itulah yang berlaku dalam hati manusia. Sampai mengganggu tiap-tiap kelakuan dan perbuatan dia tu. Sampai manusia tu last kali dia terpaksa akur dengan kehendak syaitan tu. Tak tahan dia follow je. Ada kes saya jumpa, kes tu kawan-kawan lah mengadu. Dia kata ni cerita sungguh. Dia kata sampai dia nak tidur dengan bini dia boleh tak berani. Saya tanya kenapa? Dia kata bukan, tak boleh Ustaz. Esok pagi, kalau dia tidur malam dengan bini dia, pagi esok dia nak mandi tu, dia tak tahu berapa lama dia boleh mandi junub tu. Tak boleh nak mandi. Angkat tak kena. Tapi memang betul benda ni, bukan main-main. Wuduk ni biasalah, ramai orang ambil wuduk kena was-was tu. Inilah syaitan yang bernama khannas, waswasil khannas. Macam mana nak lepas? Dan terkena penyakit tu je, Allah, Tuhan lain tahu. Nak lepas bukan senang. Tu ni bisikan. So bisikan syaitan tu daripada mana? Syaitan yang bernama khannas. Jadi kita bacalah banyak surah An-Nas. So, jadi kadang-kadang orang nak solat, dia baca surah tu dulu. Nak melepaskan daripada belitan-belitan syaitan tu. Okey, baik tu. Baik, jadi seterusnya. Kita ni, bila kita mengaji bab syaitan ni, macam kita pergi serogoh dia tu sebenarnya. Tahu tak? Macam kita serogoh dia. Pergi jolok sarang tebuan. Selama hari ni, kita jadi pak turut. Kita ikut dia. Kita pun tak tahu. Kita pun tak bercara sangat. Benda tak mengaji. Kan? Dia ingat okey. Kita tak tahu. Sebenarnya dia duduk ada dengan kita dah. Jadi, tadi tu pun ada budak. Ada budak sembang. Dia kata, Ustaz, dah tak minat lah Ustaz tengok. Mula dah tu. Bila mengaji macam ni, memanglah kita punya keinginan kita pada dunia ni kau lama ke hilang. Dia mula tak suka dah. Tapi kena ingat, yang datang dulu mungkin sebelum ni yang dia hantar tu private je. Tapi bila dah mengaji, dah kena ada serogoh apa ni, sarang dia tu. Bukan lagi yang private yang keluar. Mungkin sarjan, mungkin major, mungkin captain yang keluar, datang serang kita. Tu kita kena beringat. Maknanya bisikan tu datang lagi kuat selepas kita mengaji ni. Sebab kita nak kena mengaji, kita nak kena tinggal dia. Saya tak nak je cerita saja. Nanti saya akan bagi kaedah macam mana kan, ada adab dia, kita nak kena beramal macam mana. Dan amalan ni pula, dia kena ada ijazah dia tak boleh merapu gitu je. Ambil-ambillah buku, tak boleh. Buku lagi tak boleh. Ambil-ambillah buku. Tu tok guru dia lah syaitan ni tok guru besok. Jadi sebab tu dia kata apa syaitan ni? Dia kata, satu saat kamu lupa kepada Allah, aku berada di antara kamu dengan Tuhanmu. Tu. Jadi kita tak boleh lupa kat Tuhan. Nak kena ingat sentiasa kat Tuhan. Aduh, memang susah lah. Habis Ustaz, kita buat kerja dunia tu macam mana? Kerja dunia apa? Semayang, mesti ingat ke Tuhan. Mayang tu betul lebuh tak ke mana. Allahu Akbar tu hilang. Ni waktu puasa, ni waktu karantin ni.
Waktu mengaji macam ni boleh dia ingat. Bila kita mengaji ilmu-ilmu agama macam ni, baru kita boleh ingat kat Tuhan. Baru kita tahu. Kan? Rupanya ada orang duk perhati kita. Kan? Memang Tuhan biasa perhati apa kita buat. Tuhan tak pernah lepaskan kita. Setiap saat, setiap minit, setiap waktu, Allah perhati kita. Dan di samping Allah perhati, ada lagi makhluk yang perhati, iaitu syaitan laknatullahi alaih. So dia akan sentiasa ekor kita. Dia cari jalan kat mana kelemahan kita. Kita pula Tok Guru tak ada. Kita lah Tok Guru, Tok Guri semua kita. Kita buat sendiri, keputusan semua kita buat. Tak pernah peduli nak jumpa Tok Guru bertanya pun. Dia jumpa ustaz-ustaz, carilah Tok Guru sama. Carilah Tok Guru sama. Ustaz tu dah ramai sangat dah. Dalam TV tu jenuh dah tengok ustaz selebriti lah, macam-macam ustaz ada. Cari Tok Guru, sebab Tok Guru ni dia lain. Dia jenis ulama' ni, dia bukan macam ustaz tu, dia lain. Dia PL dia lain. Ulama' yang menjadi wakil Nabi ni. Yang Nabi kata al-ulama warasatul anbiya ni, waris Nabi ni, mereka ni dia boleh bawa manusia tu. Kan senang nak bawa manusia ni keluar. Tambah jenis perangai serabut macam kita ni, kan. Kalau jumpa Tok Guru kalau ustaz pun takut tengok. Oi, anak takut tengok enter ni. Datang naik dengan apa? Naik Porsche. Aduh. Kan, macam mana nak bentuk orang macam ni? Boleh ke? Nak rungkaikan belitan tu yang duduk di nafsu tu. Allah. Datang sekali kena kuliah. Hamput sikit ya. Tak malas aku jumpa ustaz tu. Saya jumpa, panas telinga aku. Macam-macam dia kata kat aku. Pula dah. Kita tak boleh lah kalau tak makan nasihat. So jadi, Iblis memang macam tu. Dia nakkan kita jadi binasa. So apa kita nak buat lepas ni? Ni yang video, yang ni slide yang baru ni. Kita tengok pula. Semalam kita dah bincang, dah cerita dah tentang 16. Semalam ni saya bagi sikit lagi, tambahan lagi. Nak bagi jelas sikit tentang nama syaitan ni. Yang pertama kita belajar, iaitu kita panggil Zalitun. Apa kerja dia? Tugas dia menyuruh manusia itu gemar boros. Dia bisik kita suruh pergi belanja. Allah, nak shopping ni, kalau tanya masjid dengan Madin, mana kamu kenal? Dengan hypermarket. Hypermarket lagi. Ni jujur ikhlas memang lah. Masjid ni tengok time lah, Jumaat pergilah itu kan, semain Jumaat. Waktu lain tak berapa best lah. Kalau pergi shopping komplek mall, best lah, tengok macam-macam branded punya barang. Bila nak lepas ni, habis Covid ni, ingat betul-betul inilah syaitan duk suruh aku pergi shopping ni. Shopping dia tak kira dah. Kemudian tu lagi dia ingat makan je. Makan sana, makan sini. Kemudian kenapa? Nafsu manusia ni suka benda-benda glamour ni. Benda-benda yang kasihkan makan minum syahwat ni. Tu adalah gambar tu lebih kurang saya bagi itu sebagai just as a guideline kan. Kita nak kenal, kita nak tengok macam mana kedudukan bisikan-bisikan syaitan ni. Baik. Jadi nanti ada orang tanya pula, Ustaz tak bolehkah kita nak pergi Maidin ke nak apa? Nak membeli pergi je lah, tak ada sebab nak larang. Tapi biarlah berpada-pada. Kan? Pada-pada orang tak patut lah. Biarlah ada sepadan. Ni musim macam ni kan. Ni kita tak tahu lagi apa nak jadi lepas ni. Allah nak uji kita apa lagi. Buatnya beras tak cukup esok. Dah berperang, berebut pasal beras pula. Makanan tak cukup, apa nak jadi. Nak shopping macam bila dah. Kita tak tahu lagi apa akan jadi. Allah je yang tahu nak jadi apa lepas ni. Kalau ada para ulama' ke, ada para awliya' bagi tahu kita pun, dia tak cakap dengan kita. Kalau dia nampak apa-apa akan berlaku. Sebab pokok awliya' ni, pokok wali dia diam. Dia tak cakap pasal ini urusan Tuhan. So jadi kita nak letak kat mana lepas ni diri kita ni. Bila jadi keadaan macam ni, Dajjal pun datang lagi. Baru cerita, baru Covid, baru benda Dajjal lagi. Dajjal tu tak tahu nak datang bila. Tapi kalau ikut dalam hadis tu, ya Allah, memanglah kita tengok ngeri. Sampai Nabi sebut, kalau aku ditakdirkan aku hidup, pasti aku yang akan pertama akan perang dengan Dajjal ni. Okey. So jadi, yang kedua ni, syaitan ni, kita perang dengan dia dulu. Nama dia Murrah. Bukan murah lah, Murrah. Apa kerja dia? Kerja dia mendekati ahli muzik. Ahli muzik, orang yang suka muzik, agar selalu lalai dan leka. Cuba tengok orang dengar muzik. Gegar Vaganza. Tengok. Sonok dah tengok. Tergedik-gedik atas pentas tu. Semayang ke tak tahu. Lalai kan? Leka kan? Sonok dah di rumah ni tengok. Menjerit pekik di rumah ni tengok. Tu dia lah tu. Tu sebahagian lah tu. Dia dapat pahala lah besok. Dapatlah habuan dia kan pahala. Dapatlah habuan dia besok di akhirat besok. Sonok tengok, tergedik-gedik tengok. TV ni kan melalaikan. TV ni.
Lepas tu apa lagi dia ganggu? Dia ganggu orang yang ambil wuduk. Supaya buka paip kalau boleh. Kalau 10 kali pulas, kamu pulas 10 kali pulas paip tu. Meracik, melambung, habis air makin langit tu naik tu. Nak buat apa tak tahulah. Buka paip sesuatu. Tu kerja setan ni lah, murah ni. Murah sungguh lah. So buka air. Sedangkan ambil wuduk ni sikit. Tu. Jadi dia duduk macam tempat. Baik, jadi kita tengok kan. Muzik ni, apa dekat muzik? Ada alat-alat muzik kan? Dalam Islam ni kat mana yang boleh main? Nanti ada orang tanya pula, tu lagu-lagu nasyid macam mana Ustaz? Lagu-lagu nasyid yang pakai macam-macam lah, tambourine lah, apa ni, keyboard lah, yang pakai tu apa? Drum lah, bass lah, macam-macam tu boleh ke? Boleh tak boleh macam ni? Iblis kata, seruling tu muazzin bagiku. Seruling tu. Yang orang tiup seruling tu. Bertengok seruling tiup. Cuma main gitar, ular naik tak? Bertengok orang India main gitar, ular tu naik tak? Tak naik kan? Tapi cuma dia tiup seruling. Kan? Dia seruling tu muazzin bagiku, kata Iblis. Iblis ni. Dan alat-alat muzik lain tu, macam itulah. Lebih kurang maksud saya pun tak pernah ingat kisah dia. Tapi saya go through dah yang ni. Yang lain-lain tu makmum bagi dia. Pengikut. Muazzin tu. Dan dia siapa? Saya Iblis ni. Dia, aku adalah imam kepada segala kejahatan. Jadi kalau ada seruling, mungkin orang tak setujulah ayat saya ni. Ni nanti orang ada yang orang nasyid kata, tu macam mana Ustaz? Kami ni buat lagu ni macam mana? Macam ni lah cerita senang. Kamu jangan marah saya. Yang saya mengaji macam ni. Kau mengaji macam mana? Saya mengaji harus. Harus lah. Ikut kamu lah. Kalau tanya saya balik, saya mengaji macam ni. Tok guru saya ajar kat saya macam ni. Kan? Jadi, tak usah dah bergaduh. Ikutlah kamu mengaji. Yang kau pegang tu, pegang lah. Budak tu tanya, ni kita nak dakwah ni, saya ikut kamu lah. Saya no comment. Cara saya lain. Sebab saya mengaji macam ni. Bila Iblis kata seruling, yang lain tu makmum dia nak cari penyakit. Sebab tu orang kalau dalam kumpulan nyanyi ni dia akan lara, ghaflah, leka. Itu. Maka termasuklah apa saja yang mendatangkan kelalaian tu seperti alat-alat muzik lain. Maka yang tukang sebarnya TV, radio. Lah ni apa? Handphone pun ada dah sekarang ni. Nak tengok buka je lah, ada belaka dalam tu. Lalai tak lalai, leka tak leka. Siapa nama syaitan tu? Murah. Memang murah sungguhlah. Dia suruh kita duduk dalam maksiat sepanjang masa. Bayangkanlah kalau duduk seronok tengok Gegar Gaza tu depan TV tu, datang malaikat maut sampai. Cabutnya nyawa ketika itu. Nak mati dalam apa masa tu? Sebab malaikat dia akan tengok. Bila nak berebut tu, bila masa orang mati ni datang dua. Satu malaikat, satu syaitan datang. Dia tengok masa kematian tadi tu, dia mati last kali, mana yang paling dekat? Dekat dengan Allah ke dekat dengan syaitan? Kalau dekat syaitan, hak syaitan punya orang tu. Tu pengikut syaitan. Tu masa dekat nak mati tu, dah mati. Dia tengok duduk di mana orang tu. Malaikat datang nak ambil tak boleh. Sebab apa? Syaitan kata dia dekat dengan aku. Masa nak mati tu dia duduk tengok aku. Dia duduk dalam belitan aku, dalam pelukan aku. Maka dia diheret ke neraka bersama dengan Iblis. Kalau yang mati dalam keadaan tengah duduk mengaji, tengah duduk berzikir, tengah duduk solat, tengah bertasbih, tengah membuat kebajikan, pergi tolong orang susah dan sebagainya gini, maka dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, kerana dia beribadat kepada Allah. Nampak tak perbezaan dia? Itulah. Jadi kita kena berkira semua benda ni. Kalau kita nak seronok sikit-sikit boleh tak Ustaz? Ada juga yang ketagih lagi tu. Macam ni. Tengok balik yang kita belajar tadi. Nafsu tu. Nanti saya bagi. Senarai nafsu, amarah ni apa? Lawamah ni apa? Mulhimah ni apa? Mutmainah ni apa? Kamu tengok benar. Okey tak? Betul tak? Kamu duduk taman sekarang ni? Dah sedik. Tengok apa yang berdetik di hati. Bila baca tu, Allah semua ada. Situlah duduk. Dah semua ada kat situ. Amarah-amarah lah. Walaupun orang Islam kan, tak kisah orang Islam kan, Melayu ke apa kan. Tu cerita tadi, kena ada iman. Bila kena ada iman, sebab tu dia nakkan talqin tu. Bila talqin tu, tujuan dia, nak terajang keluar tu yang kufur maksiat duduk kat hati tu. Yang duduk bergayut, yang duduk suka sangat ke syaitan tu. Selagi tak talqin hati tu, tak boleh tu Nabi kata kena ada iman, kena iqrar, kena syahadah. Kena iqrar bil lisan wa tasydid bil qalbi wa amalan bil arkan. Kena syahadah dulu, dia kena istihar dia tu Islam. Bila dia syahadah aja, macam dia pacak bendera ni sampai ke langit tu. Bergegar tiang nur depan aras tu. Bila mengucap syahadah macam tu. Kalau mengucap biasa ni apa tak jadi. Tahu tak hebat syahadah ni.
Lepas tu dia tasydid dengan hati, membenarkan makna ketuhanan dalam kalimat la ilaha illallah dan kenabian dalam Muhammadur Rasulullah tu. Kemudian diikuti dengan amalan dia. Baru dia keluar kufur maksiat di hati tu. Kalau tidak duduk situ lah. Tambah pula syaitan pula banyak. Dah lah tak ada tok guru. Duk melayan, kainah dia seorang. Nak pergi ngaji, malas. Dia cari dunia tak malas. Oh, dia lah penceramah hebat. Cerita pasal produk ni. Produk tu, produk ni. Produk tu boleh berubat tu, produk ni. Macam ni lah COVID. Orang ni cerita, oh produk ni boleh buat itu. Produk ni makan ni boleh. Sebenarnya penawar duduk kat siapa? Penawar tu duduk kat Rasul. Pegang Nabi tu betul. Duduk kat Allah kat Rasul dulu. Itu penawar sebenarnya. Tapi kita jadi silap. Nak cari vaksin lagi. Vaksin tu pula dengar cerita. Saya baca satu artikel daripada mana kan, Europe punya artikel. Dia cerita dalam tu masalah ada lagi. Sebab dia orang mungkin masukkan nanochip dalam tu untuk nak detect siapa yang dia disuntik dah dengan benda tu. Ini pun satu masalah dengan vaksin ni. So jadi kerja syaitan lagi. Kita nak duduk kat mana? Kalau kita bergantung dengan makhluk ni lah akan jadi akibat dia. Sebab syaitan ni menasa kita je, dia peduli apa? Dia akan kenal kita siapa? Tengok hari ni. Dekat 500 orang dah keluarga di Raja Saudi. Dah kena COVID habis. Duk berasa tak kena sebab duduk kat Mekah. Dia duduk kat Jeddah. Dia jaga tanah haram, 2 haramain tu. Ni tak kena kata dia. 500. Dia kalang kabut habis. Raja Salman lari dah dekat pulau tu. Dia dekat Laut Merah tu, kalau kita pergi, dia tu pulau. Dia bina tengah laut tu. Pulau tu memang dahsyat lah. Dia ada tunnel kaca kat bawah tu daripada Jeddah. Ada pulau satu. Dia lari dah siap dah. Tu Raja Salman. Yang lain, tu. Itu cerita dia. So jadi, ni benda-benda yang akan berlaku kat kita nanti. So kita take care lah. So kita hati-hati baik. So jadi, ini tentang macam mana bisikan-bisikan yang kita nak kena perhati baik-baik ni. Wallahualam. Baik, jadi sedikit lagi tentang ini. Macam mana Iblis menggunakan media sosial ni melalui handphone kita tu kan, untuk menyihir manusia ni. Ni benda ni memang berlaku. Sebab tu kena ingat, Dajjal ni hebat nah. Dajjal ni tengoklah, dia boleh tukar. Dia boleh jadikan orang tengah kelaparan besok. Dia boleh tukar. Siapa ndak, tangan kanan dia tu syurga, tapi rupanya api. Belah kirinya tu neraka. Tapi sedap sangat tengok makanan kat situ. Kita nak, dia suruh kita pilih nak belah mana. Melainkan orang yang nampak Dajjal ni, bila dia tiap malam nak tidur, dia akan baca Suratul Kahfi 10 ayat pertama tu. Tiap malam. Sebab tu kata Nabi, orang yang baca Suratul Kahfi tiap malam 10 ayat tu, bila datang Dajjal, dia nampak dekat daya Dajjal tu tulis apa? Tulis kafir, kafaro tulis situ. Hebat Dajjal ni. Jadi Iblis ni bertaulan-taulan dia, berkawan-kawan dia. Katanya sekarang ni Dajjal duduk bermuda triangle lah, macam-macam lah kisah dia. Itu terpulang lah. Tapi yang kita nak cerita ni, sihir berlaku. Sebab tu lah kalau siapa dia bila pegang handphone tu, dia kena satu penyakit. Kalau kena sihir dengan syaitan tu, memang nak tinggal handphone tak boleh. Tu. Bukan buat kerja pun. Duk kerja tengok benda mengarut dalam tu. Tu punya dahsyat tak dahsyat kan. Sampailah ni tengoklah budak-budak rosak. Budak sekolah rendah lagi dah mula berzina dah. Tak hebat Iblis punya Dajjal dia, sihir dia situ. Kena sihir dia ni, na'udzubillah. Kan? Kita lah kalau tak kena sihir pun, takkan kena bisikan dia pun kita dah hampir kalah dah. Tambah pula kena sihir dia. Sebab Iblis ni kaya dengan sihir kan. Hebat kehebatan dia dengan sihir. So berhati-hati bila menggunakan Facebook sebagainya kan. Tadi pun saya dah sebut. Facebook ni dia panggil tempat dinding ratapan. Wall ni tempat ratapan. Merayu, meratap-ratap. Kita akan tulis macam-macam hai kita. Yang orang tak tahu. Dulu orang tak tahu hai kita dalam rumah. Tapi sekarang ni, kita dalam rumah ya. Tapi orang akan tahu cerita kita. Ni janda ni pula. Janda ni pun teringin nak menikah balik. Masuk dalam tu. Semua bakal masuk dalam tu. Malu, aib. Kita berkongsi maklumat kita. Peribadi, tunjuk ke orang. Maka, dia akan scan kita tu. Dia akan tengok, orang ni. Sebab dia ada sihir dia. Sihir dia, nak lawan dengan sihir ni. Nak lawan sihir Dajjal dengan Iblis ni, dia kena ada 4 benda yang sebut siang tadi. Pertama, irhas dah tak ada dah. Pasal Nabi masa kecil. Kemudian mukjizat. Mukjizat pun dah tak ada dah sekarang ni. Yang ada kat kita sekarang ni, 2 benda lagi. Karamah dengan maunah. Kalau duk main doa-doa macam tu boleh ke syaitan je. Kadang-kadang doa tak betul kita baca. Maka kena ada rujukan kita. Kena ada pembimbing kita. Kena ada masyaikh, mursyid yang menjaga tu. Pasal mereka tu yang mempunyai karamah dan maunah. Tu yang boleh lawan dengan syaitan, dengan Dajjal ni. Tidak payah nak menang dengan dia orang ni. Kan? Tengok nak bunuh Dajjal. Siapa yang Allah hantar turun? Nabi Isa. Tapi turun dia bukan sebagai Nabi. Turun dia sebagai wali. Tu nak bunuh Dajjal.
Kita tak boleh ke bunuh? Tak ada kemampuan kita nak bunuh. Sebab kita tak punya tadi yang saya sebutkan tadi. Sama ada karamah ataupun ma'unah. Dua-dua tu benda yang mencari bagi adat yang cukup istimewa Allah bagi pada orang-orang soleh. Orang-orang awliya yang beriman kepada Allah. Itu. Dia kita tak ada, nak buat macam mana? Kita duduklah dengan mereka tu. Supaya dapat duduk tempat dia tu. Dapat keberkatan tu. Walaupun kita tak ada ma'unah ke karamah. Tapi duduk tempat guru kita tu. Maka insya-Allah dapat kelebihan tu kat kita untuk nak perang dengan sihir. Sihir dengan syaitan dengan apa semua ni. Tu. Di benda ni memanglah kau dengar saya cakap ni kan ya apa saya cakap ni. Macam tu. Ni cerita dia sebenarnya. Benda ni orang tak lalu. Orang tak lalu. Saya ni alhamdulillah dah dulu dah masa muda-muda kemarin memang mengaji. Tok guru saya alhamdulillah, tok wali belaka, tok guru. So kita tahu macam mana kehidupan para aulia ni, para wali-wali Allah ni. Dia kan macam kita. Dia sembang orang pun tak sangat. Dia, kalau dia nak bahas duduk diam. Kita ni melilo, melara, merata. Tu. Macam mana sejarah Tok Kenali, macam mana sejarah Syekh Ahmad Al-Fatani. Tu kena baca balik. Kena baca sejarah ulama-ulama biar kita kenal ulama. Ni duk kena FB ya tahu. Kan? FB berhentilah kejar FB tu. Tak usah diikut sangat. Kita kenal ulama dulu. Nanti kita beri senarai ulama, cari. Belajar siapa ulama-ulama ni. Inilah orang-orang yang bawa amalan ni sampai ke kiamat besok. Jadi faham. Jadi hati-hati dengan permainan wall ni. Sama ada wall Yahudi tu dan wall yang di apa ni dalam yang kita dalam FB tu. Tu wall dipanggil dinding, tempat ratapan tu. Meratap sasaja. Apa pun cerita dalam tu. Habis rongkai. Sampai spender pun cerita. Macam ni sampai dalam rumah tangga pun cerita habis. Tak ada maruah ke? Manusia macam ni. Maruah kita kat mana? Maruah tu iman. Bila ada iman, kita tak peduli bab tu langsung. Ada setengah orang kemudian FB. Tak ada. Tak nak Ustaz masuk FB. Malulah buat apa cerita hal kita kat orang. Malu tu iman. Nak ada malu tu susah tu. Ini masuk habis. Apa ada masuk tergedik-gedik dalam tu. Nak jual produk inilah, produk hak cantikkan lah. Suruhlah muka. Perempuan ni aurat. Sampai tak reti dah aurat kat mana. Sekarang ni, pada muka. Semua kena tutup. Cina, Hindu, Melayu, kawan putih, berjalan tutup muka. Semua pakai purdah dah. Dulu duk marah kat orang pakai purdah. So, jadi itu dia punya kisah ni. Baik. Baik, kita tengok sekejap tentang perbezaan antara jin dan syaitan. Walaupun sama dari segi keturunan dia, bentuk hasutan, rasukan dan gangguan itu berbeza. Walaupun nampak sama, tapi dia berbeza. Dia berbeza, dia tak sama. Sebab jin dia merasuk fizikal. Beza dia. Manusia akan menjadi agresif, ganas, stres, meracau, meroyan dan memberi kesan fizikal yang tidak stabil. Macam kita duk tengoklah, orang kena rasuk. Manakala syaitan pula dan iblis, dia mengasuk batin manusia. Manusia akan jadi bongkak, akan jadi sombong, akan jadi takabur, akan jadi 10 sifat mazmumah yang kita dah belajar tu. Semua ada kat situ. Itu syaitan punya hebat. Dia keluarkan sifat tu melalui bisikan-bisikan yang ada pada dia tu. Macam mana bila bawa kereta. Kita kalau bawa kereta mahal, apa perasaan kita? Kita bawa kereta laju, apa perasaan kita? Bawa kereta perlahan lain pula. Kereta tak boleh laju. Bila bawa kereta laju, apa rasa kita? Hebat. Race sana, race sini. Tu syaitan bisik ke situ. Macam mana dia kita ego, rumah besar. Tunjuk dalam FB. Tengok rumah kita. Bangku saja harga bangku ni, satu bangku ni 5,000. Cerita kat orang habis tunjuk. Sombonglah tu. Dengan bongkoknya, sedangkan Allah kata jangan kamu pakai pakaian kesombongan. Itu pakaian aku, kata Tuhan. Kamu pakai selendangku tu, kamu pakai. Maka kamu akan binasa, kata Allah. Jangan duk sombong. Orang yang berjalan atas bumi ni, jalan dengan sombong ni, bumi kata apa? Kamu tunggulah saat kamu mati nanti. Akan aku himpit kamu sehingga bertemu, berselisih tulang-tulang dada kamu. Kata bumi. Tu tak boleh sombong. Berjalan pakai kasut buah ladam. Tahu ladam? Ladam ni orang panggil, kalau dulu kasut ni ada ladam. Dia macam tapak ladang kuda tu. Tak boh. Kalau zaman-zaman dulu lah. Bila berjalan tu macam boleh jalan. Prup, prup, prup bunyi tu. Tu pun tak boleh. Pasal kita sedang duduk atas belakang bumi ni. Ni bumi kita duduk ni. Bumi kata kamu mati, kamu jaga esok. Jadi yang mana yang mewarisi perangai sombong, bongkok, takabur ni nanti, dia akan dihimpit sehingga berselisih tulang rusuk tu. Itu seksa dalam kubur. Itu akibat daripada sombong.
Kita sikit sakit menjerit terpekik sakit, kena batu karang pun sudahlah jerit sakit. Kan? Ha. Sakit gout jangan cakap lah. Pegang tak boleh, tempuh nak penampar orang je. Tu. Tambah pula main dengan duduk dalam kubur tu macam mana kita tak tahu azab dia. Dah mengaji dunia banyak sangat, tak peduli langsung mengaji nak mati macam mana dalam kubur macam mana. Baik, kemudian syaitan bisik lagi sehingga menzahirkan segala sifat keji fahsyak tu. Lagi buruk, maka jalan dia ke neraka. Ni kita takut. Itu kerja syaitan. Dia nak kita ramai-ramai sama dengan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ni jadi kita belajar ni, kita bagi faham baik-baik kan, supaya kita ni terpelihara nah. Terpelihara. Nak pelihara macam mana? Nanti kejap saya tunjuk sekejap lagi. Nanti yang ni bagi kita faham dulu. Kenapa bila kita tahu kenapa Allah. Aku ni macam mana nak buat ni? Kan, tambah ada umur, ada sakit-sakit ni, risau ni kalau mati macam mana? Macam-macam dah datang perasaan tu. Kan? Jangan ingat yang tua nak mati, yang muda pun tak tentu lagi. Accident. Ni musim Covid ni tak dengar pun orang accident motor. Tapi mati macam lain pula Allah bagi. Tu jadi itulah kerja Allah Taala Wallahualam. Baik, alhamdulillah. Okey, kita dah nak habis dah malam ni, kita habis awal sikit. Saya rasa ni slide yang nombor 2 terakhir, ada satu lagi last lagi yang untuk doa. Yang adab-adab kita masuk tandas kita bincang semalam tu. Jadi saya akan bagi poster. Poster tu bagus dia, kalau boleh kita tampal. Print sendirilah, print nanti tampal kat masuk tandas ke, senang kita baca, anak-anak kita boleh baca poster tu. Okey. Yang ini tentang doa yang diajar oleh Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan jin Ifrit pada malam Isra' dan Mi'raj. Jadi ketika itu Iblis memegang cambuk api tu. Ifrit ni, jin Ifrit. Ifrit ni dia pegang cambuk api. Ketika Nabi lalu kat situ, dia datang kat Nabi, nak pukul Nabi. Maka kata Jibril, wahai Muhammad, baca olehmu akan doa ni. Ni doa yang kita bagi malam ni. Nanti bolehlah baca doa ni. Dia baca tu, adab baca doa lah kan. Saya baca doa dia saja. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuna baru wala fajir min syarri ma zara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju minha wa min syarri ma yanzilu minas samai wa syarri ma ya'ruju fiha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairi ya rahman. Ni doa dia yang dibaca. Kalau orang-orang yang mengaji macam ni biasalah kita baca doa ni. Kalau tengok dalam kitab Tariqat Ahmadiyah pun ada doa-doa ni kan. Memang biasa doa ni dibaca oleh orang-orang ahli sufi, orang-orang tarikat, pasal minta berlindung pada Allah. Kita lemah, tak kuat. Jadi apa maksud dia? Aku berlindung dengan wajah Allah. Dengan wajah Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak ada melampauinya segala kebaikan maupun keburukan, dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai Maha Penyayang. Jadi maknanya apa yang datang daripada kita minta ke Allah, macam inilah kita niat. Ya Allah, aku pohon binasa dan aku pohon tutup dan binasakanlah. Tutup dan binasakanlah tiap-tiap pintu kejahatan tu. Kita minta kepada Tuhan. Kita minta Allah tutupkan. Tutup dan terkunci, hancur binasa segala jenis gerak meninggi, segala jenis halangan, segala jenis galangan, segala jenis sekatan, segala jenis hujjah, segala jenis sihir, segala jenis teru, musuh, segala jenis kejahatan, segala jenis kezaliman yang datang dari manusia, sama ada yang datang daripada Bani Nul Adam wa Bani Nul Hawa. Maknanya Bani Adam dan Bani Hawa, dan Bani Nul Jin wa Bani Nul Marijah, yang datang melalui jin jantan dan jin betina, yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, dan siang dan malam, pagi dan petang, jauh dan dekat, selama-lamanya. Tidak boleh meninggi, tak boleh duk tunjuk hebat dekat aku ni, mu kena binasa. Macam tu maksud dia gitu. Tu jadi doa ni hebat so kita baca. Mudah-mudahan terpelihara daripada bisikan syaitan tu. Di samping tu kita bacalah ayat kursi sama, kerana ayat kursi juga mampu membakar jin dan syaitan. Tapi yang ni doa ni khusus untuk berpertemuan dengan jin. Maka selepas Rasulullah baca doa tu,
maka jatuhlah terpelanting cambuk api itu dan perit itu terus lari daripada Nabi. Sebab kalau ditunggu juga, dia akan dibakar kat situ juga. Tu jin. Jin cukup takut dengan cahaya Nabi. Sebab itu kalau mimpi Nabi, itulah Nabi. Sebab jin setan ni, dia tak mampu nak merupakan rupa Nabi. Dia boleh mengaku dia Tuhan, tapi dia tak boleh merupa dia tu Nabi. Dia tak boleh kata dia datang dalam mimpi kita, Ana Rasulullah. Dia kata Ana Rasul, terbakar kejap-kejap tu juga. Itu kelebihan Allah bagi pada Nabi Muhammad. So, jadi itulah yang kita boleh kongsi pada malam ni. Kita kongsi sama-sama kan. Jadi saya dah bagi dengan doa dia. Jadi bacalah. Senang baca doa ni. Tengok baik-baik tu ayat dia pun rasa elok. Cantik. Susunan dia pun cantik. Macam ada kejahatan sebutkan tadi. Kita minta lah kepada Tuhan. Nak minta dengan siapa lagi? Jadi yang tu satu. Yang masalah kena cari mursyid tu kena ingat. Jangan lupa. Itu pun kena juga. Kalau tak ada guru, siapa nak bimbing kita? Dah duduk seorang, jauh pula. Ada dalam grup ni pun ramai saya tengok. Ada dekat Kuala Selangor, ada dekat Singapura, dekat Brunei. Kan? Ada merata Malaysia ni semua negeri rasa semua ada dalam ni. Jadi sebahagian tu mungkin, sebahagian tu dah syahadah dengan saya dah. Yang mana yang belum-belum lagi terima talaqi tu nanti, kita cuba buat melalui video. Kan? Melalui video ni, kita akan buat insyaAllah. Sebab ada satu lagi budak saya tu dia duk promote satu dunia. So ramai daripada overseas tu duk tanya nak masuk Islam macam mana. Sunnah tak ada kita terpaksa buat dalam buat syahadah tu dalam video tu. Tak apalah, Muslim dah macam dia darurat macam ni boleh. Yang penting kita nak syahadah balik. Kan? Nak hubungkan diri kita rohani jasmani dengan Rasulullah tu supaya dapat limpahan nubuah kenabian. Tak kat kita tidak, kita ni tak tahulah. Duk ada cahaya gelap sangat ni, zulmat-zulmat ni letih kita dah. Dan kemudian yang tadi saya rasa ada budak-budak admin tu minta siapa-siapa yang ada kelapangan ni musim ni nak minta terjemah. Ni sebenarnya yang saya ada cakap ni dia translate translate dalam bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris boleh. So apa kita nak minta, ada perkataan jatuh, biasalah cakap macam ni kan. Jadi kita nak translate balik, nak susun balik, kita nak buat buku. Lepas tu kita convert dalam bahasa Inggeris, kita nak post kepada satu dunia ni. Jadi siapa yang nak pahala, nak tolong, bagus. Sebab apa? Nanti bila kamu baca balik apa yang kita kuliah ni kan, jadi sambil baca, sambil belajar. Saya baca, banyak manfaat dia. Jadi kita minta lah siapa yang ada pakar dari segi translation ni, dari segi susunan editing ke apa ke whatever kan. Jadi saya minta lah untuk sama-sama dengan kita kan. Banyak lagi insya-Allah kita akan berdakwah dekat sini. Jadi kali ni malam ni takat ni dulu. Jadi sekejap lagi saya akan put lagi satu poster tu tentang adab-adab masuk tandas. Jadi takat ni dulu malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.